Sekali kita nak bukan kisah inspirasi, tapi kali ini berkaitan dengan Muay Thai memperkasakan wanita. Wanita, yes. Masih lagi dalam tu konteks wanita lagi. Betul, masih lagi wanita. Jadi pada pagi ini kita bersama dengan Puan Norma Ishak, jurulatih Muay Thai, dan juga Amisha selaku atlet Muay Thai. Sawadee-khap. Sawadee-khap. Terus kita ke Thailand. Okey. Dan kita nak tanya juga kepada Amisha sebagai seorang atlet Muay Thai kan. Jadi apakah di antara latar belakang peribadi dan keluarga Amisha sendiri? Saya bermula sukan ni masa saya umur 5 tahun. Ui, 5 tahun. Saya bermula ni sukan ni pun sebab ayah saya. Okey. Dan lepas ayah saya tolong sikit-sikit, family saya baru masuk. Jadi dekat situ kita nampaklah keluarga ni sangat penting dalam sukan Muay Thai. Betul. Jadi dah berapa lama sehingga kini? Berapa tahun dah belajar Muay Thai? Saya dah main Muay Thai 16 tahun. 16 tahun. Jangan cari gaduh. 16 tahun. Okey, wow. Jadi pada awalnya kan macam mana boleh pupuk minat tu? Cinta saya dekat sukan saya macam orang kata cinta pandang pertama. Wow. Gitu. Sebab saya pun banyak orang tanya, saya tak tahu nak terangkan macam mana. Saya mula nampak sukan ni, saya rasa ayah ke? Tak, ayah saya tak nak bawa saya pun mula-mula. Dia nak bawa adik saya lelaki. Tapi saya yang jatuh cinta dulu. Jadi saya pergi situ, saya tengok, tak ramai budak perempuan main sukan ni. Jadi terus kat situ saya jadi berminatlah nak cuba. Nak tahu juga waktu permulaan main sukan Muay Thai ni, ayah cakap apa mula-mula? Okay. Steady. Steady. Steady, green light. Itu penting ya. Ya. Okey. Dan selain daripada itu kita nak tanya pada jurulatih Muay Thai jugalah kan, iaitu Puan Norma Ishak sendiri kan. Jadi mungkin boleh kongsikan bagaimana sebenarnya kalau kita nak mempersiapkan diri kita sebagai contoh macam atlet kan untuk sukan Muay Thai ni, apa persediaan awalnya? Assalamualaikum, saya Norma binti Ishak. Saya jurulatih Muay Thai. Okey, berkenaan dengan soalan tadi. Macam Amisha, okey, dia atlet. Okey, selaku atlet dia kena siapkan diri dia dari segi training lah. Okey. Training yang orang cakap macam contoh dia nak pergi lawan, dia ada apa-apa pertandingan, dia kena siapkan diri dia Mental dan contoh fizikal. Yes, mental dan fizikal, betul. Dan dari segi ada tak perbezaan latihan untuk lelaki dan perempuan dalam sukan Muay Thai ni, coach? Tak ada. Tak ada, sama je. Sama je. Okey. Sama je kan? Sama je. Dia punya keras sama je. Pencapaian setakat ini kan, boleh kongsikan tak dalam sukan Muay Thai ni bagaimana? Yang terbaru, tahun lepas saya menang dekat IFMA Junior, IFMA Youth. Bukan Youth. Dah senior. Dah tua. IFMA Senior World Championship, saya dapat gold. Setelah sekian lama menunggu untuk capai gol tu, setelah 3 tahun orang kata mencuba dan alhamdulillah rezeki saya tahun lepas saya berjaya lawan dengan Iran final dan berjayalah genggam pingat yang dinanti-nantikan. Pingat emas buat Malaysia. Yes. Alhamdulillah. Dan kalau nak tanya journey untuk sampai ke tahap itu kan, 3 tahun menanti kan. Jadi apa di antara persiapan yang telah dilakukan untuk ke tahap itu? Tahun pertama yang saya dapat gangsa tu, orang kata itu first. Saya punya expectation tu tinggi. Macam, yelah kita dah persiapan dah memang orang kata 100%. Mesti nak menang. Tapi rezeki. Orang kata rezeki. Tak dapat gol. First tu sedih. But dengan bantuan keluarga saya, dari segi mental, fizikal, mula tu dah putus asa. Cakap, penatlah, asyik kalah je kan. Tahun kedua pun dapat pingat perak. Jadi mak ayah saya lah selalu pesan, kata kadang kita nak berjaya ni bukan senang. Kalau kita berjaya terlalu cepat pun ke hujung dia tak rasa manis dah. Jadi mak ayah saya, coach saya pun banyak sangat bantu dari segi fizikal dan mental lah. Wah, itu dia peranan keluarga kan. Sangat-sangat penting. Ya, dalam memberi kita semangat kan, memberi kita kata-kata semangat lah kan, supaya inspirasikan kita lagi untuk berjaya. Terus rasa macam bersemangat kan. Akhirnya mendapat pingat emas. Itu yang kita mahukan. Betul lah, sebab kalau kita senang untuk mendapatkan kemenangan itu, pasti kita tak akan menghargai. Kan? Betul sangat. Okey. Dan selain daripada itu, Puan Norma juga mungkin boleh kongsikanlah kan, bagaimana kalau kita lihat macam Amisha sendiri lah kan, persediaannya, dan kalau kita tengok keyakinannya dan juga jati diri dia kan, untuk akhirnya memegang gol juga. Bagaimana? Saya? Ya.
pendapat dan pandangan selaku jurulatih Muay Thai. Bagaimana? Ya. Macam mana Amisha ni? Pendapatlah. Bila tengok Amisha ni apa yang cakap bagus ni? Of course, saya bangga dengan dia. Ya, betul. Sebagai wanita kita rasa seronoklah kan tengok masing-masing berjaya. Betul. Kalau macam ikut puan pengalaman Puan Norma, dah berapa lama menjadi jurulatih? Saya asalnya fighter juga. Okey. Lepas tu dah pencen. Lepas tu jadi jurulatih selama 7 tahun. 7 tahun dalam bidang Muay Thai ni. Okey. Dan kalau kita nak mengajar ni bukannya senang kan, sebab ada yang baru nak belajar kan. Jadi bukan senang. Bukan senang. Jadi apa yang memberikan kekuatan kepada puan? Sebab bukan semua fighter yang dengar cakap ni memang susah. Misha. So far okey lah. Dengan cakap. Okey. Jadi macam mana puan nak kawal keadaan seperti itu kan sebagai jurulatih? Kekuatannya di mana puan? Kita kena tegas lah. Kena tegas. Dalam mengajar ni kita tak boleh tunjuk yang kita ni pun sama ni dengan diorang, sama level dengan diorang lah. Supaya diorang hormat kita lah. Lagi antara lain lagi yang perlu ditunjukkan dari segi disiplin ke apa? Ya, betul lah. Disiplin apa semua. Kekalkan disiplin lah. Okey. Jadi itu antara perkara yang perlulah kan, sebab bukan senang nak jadi jurulatih ni. Betul. Kena garang ya. Kena garang. Betul. Okey. Sekarang Misha baru dapat pingat emas beberapa tahun lepas. Dan kalau kita nak tengok masa ke depan kan, mungkin 5-10 tahun lagi, apa yang Misha nak? Saya sebagai atlet, kita pun ada macam setengah orang nak jadi doktor. Saya memang dari kecil saya memang duduk dengan coach saya, jurulatih saya. Jadi dia punya aura tu dia menginspirasi saya untuk jadi jurulatih macam dia. Jadi buat masa sekarang, jangka masa pendek ni kita masih nak fighter sebab kita tak telah tumbuh sangat kan. Kita still ada kita punya misi. Tapi saya rasa saya nampak diri saya dalam 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ni, mana tahu saya pun boleh jadi jurulatih kan. InsyaAllah boleh. Garang, jurulatih yang garang. Tapi jurulatih saya sendiri. Tapi kan, sebab tadi Puan cakap, jurulatih ni memang kena garang. Kenapa kita kena macam gitu? Kalau pada pendapat saya, kalau kita manja, tak semua atlet akan jadi champion. Betul. Sebab kalau kita tengok Datuk Lee Chong Wei, dia punya training pun memang lasak orang kata. Walaupun main badminton. Itu badminton. Kalau Muay Thai, kalau nak main, okey dah sihat, nak sakit ke? Macam mana dia nak keras lah. Jadi dari macam perempuan dengan lelaki, memang fizikal kita orang kata berbeza. Tapi dari segi mental dia tak ada perbezaan pun. Betul. So kalau lelaki tu boleh buat, perempuan pun boleh buat. Wanita naratif ni. Kan? Sebab nak melahirkan champion ni. Mindset tu yang paling penting. Ya, betul. Kalau kita rasa kita boleh jadi juara macam Amisha. Okey, jadi kalau kita nak kongsikan kepada penonton tentang kekuatan mental, apa yang dilakukan oleh Amisha yang ada visi dan misi yang perlu dituju ni? Saya rasa sebab kawan-kawan saya, sepasuk tim saya memang kuat. Training tegas. Coach memang akan tegas. Tapi lepas training, kita jadi kawan-kawan. Jadi keluarga. Macam coach saya dekat Perak, Coach Bernard, dia ibarat ayah saya juga. Jadi kawan-kawan saya lain semua macam adik-beradik. Kawan baik lah orang kata. Kat situ, diorang walaupun lelaki, kebanyakan teammate saya semua lelaki. Tapi diorang tetap, okey Misha, kau boleh buat Misha, kau boleh buat. Alah, kau kan kuat, kau kan macam lelaki. So kita pun, okey boleh ni. So dekat situ, saya rasa semangat dari pasukan sendiri, semangat daripada ibu bapa sendiri. Mak ayah saya pun kadang-kadang kat rumah, alah cakap main Muay Thai, keraslah sikit. So kat situ pun kita, okey. Mental kita tahu kita memang kita tough. So kat situ, saya boleh dikatakan saya punya kehidupan seharian tu memang dikelilingi oleh orang-orang yang bagi kekuatan mental lah orang kata. Wow, maksudnya ialah macam tim kita pun macam institusi keluarga jugalah kan. Betul. Walaupun keluarga sebenar tetapi keluarga dalam kumpulan yang membantu memberikan masih semangat. Masih keluarga kan. Okey, dan selain daripada itu juga kan, apa lagi antara yang ingin Misha sendiri capai pada masa akan datang? Apa lagi target? Buat masa
untuk masa jangka pendek ni, saya masih mata saya masih memandang pingat emas SEA Games. Setakat ni belum lagi rezeki saya. Okey. Tapi macam saya percaya sebab masa IFMA World Championship saya pun mula daripada gangsa, perak saya dapat emas. Sama juga dengan SEA Games, 2 tahun lepas saya dapat gangsa. Sebelum tu pun saya dapat perak. Jadi saya harap SEA Games yang akan datang ni saya dapat capailah pingat emas SEA Games saya menantikan. Dan kalau ada rezeki, saya pun nak fokus pada professional circuit untuk atlet kan. Macam contoh One Championship, Rajanamnen Series. Kalau ada rezeki, saya harap itulah saya dapat capai ke arah situ. Ya, InsyaAllah kami doakan di sini. Amin. Semoga berjaya. Amin. Tapi kan, Misha sebagai seorang anak tidak boleh mengabaikan tanggungjawab juga sebagai seorang anak kan. Jadi bagaimana Misha mengambil masa untuk kita membagikan masa bersama keluarga, latihan dan persiapan? Okey. Orang kata macam mana saya nak katakan, okey, family keluarga saya dekat rumah dengan dekat tempat saya training. Semua family saya sekarang. Jadi kalau saya duduk dekat gym, saya nak makan ke, habis training saya makan kat gym. Mak ayah saya turun daripada rumah ke situ. So kami makan sebagai satu keluarga juga. Sebab tu saya kata gym saya sangat unik. Sebab saya boleh gabungkan rumah saya dengan gym saya. Bertuah Ayah saya dengan mak saya pun kebanyakan orang kata masa diorang memang dekat situ dengan saya. Sebab rumah pun dengan tempat saya training tak jauh, 10 minit. So saya rasa kalau pagi tu saya kalau kat rumah lah, tolong mak saya kemas-kemas rumah. Kadang dengar dia bebel sikit-sikit kan. Kita pernah training anak kan. Itu pentingnya anak. Nampaklah kita ni anak. Okey, baik. Dan kepada coach pula, bagaimana coach menerapkan elemen kekeluargaan dalam kejurulatihan yang dilaksanakan? Macam saya memang beratlah. Sebab saya ibu kepada 4 orang anak. So saya training, saya mengajar. Masa tu sama macam Amisha juga. Dekat gym lah makan, dekat gym lah tidur. Anak semua. Betul. Dekat gym juga tidur. Ya. Anak pun. Anak saya yang kecil pun tidur dekat gym juga. Okey. Wow. So semua macam family lah. Macam family. Okey. Dan Amisha, kita dengar ada satu kejuaraan yang akan berlangsung tak lama lagi. Mungkin boleh kongsikan? Dekat UMS, Ultimate Muay Thai Showdown. Okey. Dia akan diadakan di The Curve, Damansara. Bermula 23 sampai 25 Februari. Dekat situ juga akan berlangsung Sawadi Thai Festival. Yang akan berlangsung selama 10 hari. Jadi siapa yang berminat boleh kontak ada nombor yang saya pun tak ingat dah. Okey. Ada kalau ada nanti IG ke website kita bawakan. Jadi saya ingin mengajak semua yang berminat dengan sukan Muay Thai nak tengok live. Kita nak ajaklah pergi tengok dekat The Curve Damansara. Ultimate Muay Thai Showdown ingat sekalilah boleh makan dengan Sawadi Thai Festival tu. Okey. Boleh Sophie nak belajar Muay Thai? Jom kita pergi ke sana. Bila lagi. Kau pun kap. Terima kasih kepada Amisha dan juga Puan Norma Ishak selaku jurulatih Muay Thai. Kita doakan kejayaan Amisha insya-Allah. InsyaAllah. Amin.